Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد ونصلي ونسلم على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بحق إيماننا وخاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة كافة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا غفور. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Dimuliakan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang hadirin, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini di bulan Rajab yang penuh keberkatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang dan juga ruang. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat kesihatan tubuh badan yang baik, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan masa lapang yang baik untuk kita sama-sama hadir ke rumah Allah. Mudah-mudahan segala amal kebajikan kita ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ganjaran yang setimpal yang sewajarnya pada hari pembalasan kelak. Tidak ada hari yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak lagi memberi manfaat kepada harta benda dan anak pinak, melainkan orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan orang-orang yang sentiasa sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan amal ketaatan untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, pada minggu-minggu yang lalu kita berhenti masih lagi dalam membicarakan adab yang berkaitan dengan melaksanakan ketaatan, iaitu adab-adab tidur, yang mana kita telah menyebut beberapa, pengarang menyebut beberapa doa yang boleh kita amalkan dan juga kita sayugia kita sentiasa amalkan dalam kehidupan kita. Antaranya pada muka surat 71, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa anfa'na bi ulumihi fid darain amin. Yang mana dalam situasi yang lain yang sering kita dengar, apabila kita bangun bangkit daripada tidur, maka seorang hamba, seorang individu itu apabila dia membaringkan tidur pada malam hari, kita sering mendengar bahawa ada 3 ikatan yang membelenggu, yang mengikat tubuh badan anak Adam. Itu sebenarnya maksud daripada hadis di dalam Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kadang-kadang kita terima cerita tersebut daripada ayah kita, daripada datuk kita, daripada seterusnya,
secara lisan begitu, sebenarnya ianya merupakan maksud dan juga tafsiran daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Antara hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Maknanya ya'qidu ikatan. Ya, sebab itulah ya'qidu ikatan. Kita ikat sesuatu daripada kita ikat apa sekalipun, kemah kita ikat, motosikal kita ikat, binatang peliharaan kita, dari sudut bahasanya aqadah. Sebab itulah perkataan aqidah, ilmu aqidah, daripada perkataan aqadah. Aqadah dari sudut bahasa ialah ikat. Tidak kira kita ikat dengan apa sekalipun, biasanya kita ikat sesuatu itu dengan hibal, dengan tali. Jadi apabila tidur sahaja, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, maka syaitan akan mengikat di atas kepala seseorang di kalangan kamu, idh huwa nama, apabila tatkala dia tidur itu, thalatha uqadin, 3 ikatan, yadribu kulla uqdatin makanaha, yang mana setiap ikatan tersebut ada tempat-tempatnya. Alaika lailun tawilun farqud, maka orang yang tidur di malam hari tersebut, lailun tawilun farqud, satu malam yang panjang dia lena. Fa in istayqadha fa dzakarallah, tatkala dia bangun di awal pagi, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebut di sini zakarallah, dalam bahasa hadis ini dia membaca doa bangkit daripada tidur. In hallat uqdatun, maka terlerai satu ikatan. Fa in tawaddaa in hallat uqdatun, apabila dia bangkit, dia meregangkan anggota badannya, lalu dia bangkit, dia menuju ke bilik air untuk berwuduk, bersuci, qada hajat dan sebagainya, bersiwak, bersugi, gosok gigi dan sebagainya. In hallat uqdatun, maka terlerai satu ikatan, iaitulah ikatan yang kedua. Fa in shalla in hallat aqduhu kulluha, apabila dia sembahyang menunaikan solat fajar, solat subuh, maka terlerai ikatan seterusnya, yakni ikatan yang ketiga kesemuanya. Fa asbaha nasyitan tayyibal nafsi, maka dia melalui pada pagi tersebut, dia merasakan jiwanya, nuraninya, nasyitan tayyiban nafsi, dia merasakan cergas, jiwanya yang segar, nuraninya yang lapang. Allah Subhanahu wa taala memberi insyirahus sadar, kelapangan dada. Alam nashrah laka sadrah, illa wa illa, melainkan sebaliknya, kalau dia tidak lakukan 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, asbaha, dia akan melalui waktu paginya, khabithan nafsi kaslana, dia akan bangkit memulakan awal pagi waktunya, khabithan nafsi kaslani, jiwa khabith maknanya buruk, keji, jiwa yang keji dalam keadaan penuh kemalasan. Walaupun dia segak menaiki kereta yang besar BMW, dengan bajunya kemas, dengan tali lehernya yang cantik, dia tetap bangun, kerana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia bangkit pada hari tersebut. Manakala sang hamba ini juga diberi izin, tetapi sebaliknya dalam hadis ini membuat perbandingan bagaimana jiwa yang terisi di awal pagi dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala,
berbanding dengan mereka yang lalai dan alpa dalam urusan agamanya. Start daripada dia celik mata, dia bangkit di awal pagi, sujud dan juga rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya tuan-tuan, muka surat 71, setelah itu hendaklah engkau membaca ayatul kursi dan amanar rasul sampai ke akhir surah Al-Baqarah. Amanar rasul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang kita baca dalam tahlil itu banyak sungguh keistimewaan dan juga khasiatnya. Bukan hanya kita baca dalam wirid selepas salat, bukan hanya kita baca dalam tahlil malam Jumaat dan sebagainya. Dan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Mulk. Dan berusahalah supaya engkau tidur dalam keadaan berzikir, dalam keadaan suci. Ni pengarang kita memberi panduan dan juga etika sebelum tidur. Dengan membaca, kita katakan surah-surah munjiat, surah-surah yang boleh menyelamatkan san hamba tersebut daripada azab kubur dan juga fitnah kubur dan sebagainya. Kalau kita nak melihat kepada hadis-hadis yang warid yang disebutkan oleh Nabi SAW cukup banyak. Apa itu disebut sebagai surah Al-Musabbihat, apa itu yang dinamakan sebagai surah Al-Musabbihat, surah-surah yang begitu banyak, sehingga dikatakan satu riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW la yanamu kullailatin, Nabi tak tidur pada setiap malam hatta yaqra'a, sehingga Nabi SAW membaca Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, surah As-Sajdah yang kita baca, imam baca pada sujud As-Sajdah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i pada pagi Jumaat maka dibaca surah As-Sajdah pada rakaat yang pertama dan juga surah Al-Insan pada rakaat yang kedua berdasarkan mazhab Syafi'i. Kita semayang di negara Arab lain barangkali tidak diamalkan setengah mazhab, maka mereka sembahyang subuh 2 rakaat sahaja, tidak ada sujud As-Sajdah tersebut. Jadi kita pergi ke mana sekalipun, kadang-kadang di masjid di surau di Malaysia ini juga dia bergantung, kerana ianya bukanlah wajib, kita kena faham. Contohnya kita musafir, contoh saja ke Ipoh, kita sampai di waktu subuh, kita sembahyang di masjid di Bandaraya Ipoh. Tiba-tiba pada pagi Jumaat tersebut imamnya tidak membaca surah As-Sajdah. Jadi tidak menjadi persoalan yang kita katakan panas dan juga kontroversi, tetapi ia sangat dituntut dan disayugiakan dalam mazhab kita Syafi'i, berdasarkan hadis-hadis yang warid bacaan surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan tersebut. Tetapi dalam situasi yang lain, hadis riwayat Jabir ini, Nabi SAW la yanamu kullailatin hatta yaqra'a, Nabi tak tidur pada setiap malam melainkan Nabi baca dahulu surah As-Sajdah dan juga Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah itu pendek sahaja tuan-tuan. Kita dulu sekolah dulu 90-an, kita tengok rakan-rakan mula menghafal surah ini. Jadi kita pun hafal dalam keadaan tidak tahu apakah fadilat surah ini. Rupa-rupanya dibaca ketika tidur. Apabila dibaca ketika tidur, apabila kita hafal surah ini tuan-tuan, kita
automatically yang panjang sedikit, satu muka surat setengah, tak sampai dalam 5-6 baris sahaja. Kalau tengok dengan mushaf Uthmani kita ini, resam Uthmani kita ini, tidak berapa panjang. Tetapi nak ceritakan makna di sebalik surah ini, kenapakah dinamakan surah Al-Mulk? Kenapa sangat dituntut membaca surah Al-Mulk sebelum daripada tidur? Allah Subhanahu wa taala mengungkap pertanyaan. Memang surahnya bernama Al-Mulk, kerajaan. Tetapi ayat yang kedua tersebut Allah Subhanahu wa taala mula mengungkap pertanyaan kepada kesemua makhluk manusia ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal maut. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu ialah allazi khalaqal mauta wal hayat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dan juga kematian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian dan kehidupan tersebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji mereka itu, wahai manusia. Allah nak uji. Liyabluwakum ayyukum, siapakah di kalangan kamu yang ahsanu amala, yang lebih baik beramal saleh semasa hidup di dunia ini. Maka maknanya ayat yang kedua surah Al-Mulk ini, apabila kita baca, kita faham, kita tadabburnya, cukup memberi kesan kepada nurani hati kita. Sebagai manusia yang tidak mempunyai apa, yang sedikit sahaja amalannya, yang cuba nak mencari bekal untuk berubudiyah, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini jauh sangat kita, kerdilnya kita. Meskipun harta kita banyak di dunia ini, meskipun kita ini Allah anugerahkan kesenangan, kelebihan yang banyak berbanding orang di bawah kita, di belakang kita, tetapi nak ceritakan semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi diriwayatkan daripada hadis Irbad bin Sariyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul musabbihat qabla an yarquda. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya ia satu khasais kepada Nabi, ya. Kan ada beberapa keadaan ianya menjadi keistimewaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada umatnya. Itu dipanggil khasais. Iaitulah keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada insan terpilih Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail seolah-olah menjadi wajib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga turunlah ayat yang terakhir surah Al-Muzammil itu, yang akhirnya Qiyamul Lail itu yang hampir menjadi wajib, hukumnya sangat dituntut, sunat yang sangat dituntut untuk dilakukannya. Nabi SAW berdasarkan hadis Jabir Irbad bin Sariyah ini, Nabi baca surah-surah digelar sebagai Al-Musabbihat, wa yaqulu inna fihinna ayatan khairum min alfi ayat. Kerana Al-Musabbihat ini, kata Nabi, pada ayat ini ada satu ayat yang lebih baik. Satu ayat itu nak ceritakan kelebihannya berganda-ganda lebih baik daripada alfi ayat, 1000 ayat yang tidak diterangkan dalam hadis ini. Sehingga ada riwayat daripada Nasa'i, sehingga dikatakan Ibn Salih, seorang ulama, mengatakan
Qala Muawiyah, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan itu, Muawiyah lain ini. Ibnu Salih, inna ba'da ahli ilmi kanu yaj'aluna al-musabbihat sittan. Ulama mencari apakah musabbihat, ta'rif kepada surah-surah al-musabbihat yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum tidur ini, yang mana dalam surah-surah ini ada satu ayat yang lebih baik gandaan pahalanya daripada 1000 ayat, sehingga dikatakan al-musabbihat itu terdiri daripada 6 surah. Yang pertama surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah Wal-Hawariyina, iaitulah surah As-Saff. Sebelum surah Al-Jum'ah itu surah As-Saff, Al-Jum'ah Al-Munafiqun, surah yang tidak berapa panjang. Suratul Jum'ah sendiri surah At-Taghabun, kemudian surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Bahkan dalam riwayat Anas ibn Malik, Nabi SAW pernah berwasiat kepada seorang lelaki. Nabi berkata, apabila kamu menghampiri tempat tidur kamu, jangan kamu lupa an yaqra'a surat Al-Hasyr. Jangan kamu lupa untuk membaca surah Al-Hasyr. Wa qala in mutta syahidan. Nabi berkata, jika kamu mati mutta syahidan, kamu akan mati syahid. Sehingga dikatakan, setengah rawi mengatakan, Nabi mengatakan bukan mati syahid, kamu min ahlil jannah, daripada penghuni syurga. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni. Surah Al-Hasyr paling kurang panjang, nak ingat tuan-tuan, ingat yang sering kita dengar itu ayat yang banyak sekali dibaca oleh imam-imam kita. Lau anzalna, ayat lau anzalna ni orang kita ini sering dengar lah kan. Lau anzalnaha, ayatnya 2 ayat sebelum itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kamu semua pasti nafsun, setiap individu itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah kamu buat sebelum itu. Maknanya sebelum masa hidup di dunia ini, pasti kita semua akan diperlihatkan kitab amalan kita, fi'il perangai kita, baiknya buruknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi dengan sebahagian manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup di dunia. Fa ansahum anfusahum, Allah akan melupai mereka. Ulaika humul fasiqun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Quran nak turun, nak katakan Quran ini simboliknya turun untuk diambil tanggungjawab oleh bukit yang tinggi, gunung yang tinggi sekalipun, sehingga gunung ganang yang tinggi tersebut tunduk, khashi'an mutasaddi'a, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nak ambil tanggungjawab. Sehinggalah manusia, walaupun Allah tahu manusia ini lemah, tetapi tidak ada makhluk lain, makhluk Allah yang lain di muka bumi ini, lautnya, gunung ganangnya, yang boleh ambil tanggungjawab melainkan manusia. Tak. Sehingga dilayan dalam ayat surah lain dikatakan fa'abaina an yahmilnaha,
Bukit Gunung Gandang itu fa'abaina an yahmilnaha, enggan untuk ambil tanggungjawab nak memakmurkan bumi ini. Wa ashfaqna minhal insan wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Nah, akhirnya wa hamalahal insan, manusia kita semua yang ambil tanggungjawab untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan berusahalah supaya engkau tidur dalam keadaan berzikir dan keadaan suci. Berzikir, bacalah doa apa saja yang tuan-tuan ingat. Tak mampu ustaz, saya nak baca surah yang panjang. Saya ini jenis tidur awal mengantuk. Saya ini ustaz mata pun tidak berapa nampak. Kita bacalah apa sahaja, asalkan kita tutup mata itu dengan lidah kita mengingati zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala, paling kurang dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu umpamanya. Maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu, nescaya naik rohnya ke arasy dan akan ditulis seperti orang yang sembahyang sampai masa ia bangun dari tidurnya itu. Dan apabila engkau bangun dari tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini, dan kekali olehmu mengikut tertib amalan yang telah disebutkan ini sehingga sampai ke akhir hayatmu. Dan apabila engkau merasa susah untuk mengekali tertib amalan-amalan ini, maka bersabarlah engkau seperti sabarnya orang yang sakit menelan obat yang pahit. Sehingga pengarang kita membuat perumpamaan susah. Benda yang kita nak hadap semasa hidup, nak melawan hawa nafsu tidur kita, Masya Allah. Sebab itulah Nabi SAW, benda yang susah ini dihidup di dunia ini, Nabi sebut huffati al-naru bisyahawat, dihampar dengan permaidanian merah, jalan ke neraka itu bisyahawat, dengan perkara-perkara yang mengasyikkan dan keseronokan. Tapi jalan untuk ke syurga tersebut penuh dengan duri dan juga sesuatu yang manusia tidak suka, manusia benci. Wa huffatil jannah bil makarih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dihamparkan jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bil makarih. Memang seronok tidurnya di awal pagi, cuaca yang sejuk dengan suasana dingin di dini hari dan sebagainya, dengan pada waktu panas dipasang ekornya dan sebagainya, Masya Allah. Tapi yang hadis yang awal-awal yang kita sebut tadi, bagaimana perumpamaan Nabi SAW, dua orang yang bangkit melalui berpagi-pagian di awal paginya, asbaha nasyitan tayyiban nafsi, dia akan menjadi cergas. Allah beri kelapangan dada saat dia melangkah dengan doa, niat yang ikhlas untuk mencari rezeki, walaupun kerjanya apa sekalipun, Allah beri kelapangan, tidak gundah gulana, tidak resah keluh kesah perasaannya, tidak rasa dibelenggu dengan sesuatu. Sebaliknya, dikatakan dalam hadis yang awal-awal yang saya sebutkan tadi ialah wa illa asbaha khabisan nafsi. Khabis, tidak ada terjemahan yang lain. Khabis, sesuatu yang keji. An-nafs, jiwa, merasa gundah gulana, merasa kita katakan resah, bimbang dan sebagainya. Ya, akhirnya kerana sikit sahaja bagaimana sang hamba tersebut menyusun rutin amalan hariannya, bermula daripada dia bangkit daripada tidur tersebut. Sehingga dikatakan kalau kita nak konsisten, nak istiqamah, nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan, sukar sekali. Sehingga perumpamaan dikatakan umpama orang yang sakit menelan obat yang pahit. Kan? Sakit yang disahkan sedikit sahaja, contohnya ada jantung lah. Pergi jumpa pakar di IJN
Dia kata kena hati-hati, kena jaga pemakanan, ubat ni tak boleh tinggal. 5 jenis ubat yang berlainan, wajib. Dari segi hukum perubatannya wajib, tak boleh tinggal, tak boleh putus, kena makan tiap-tiap hari. Kita makan, tak pernah seumur hidup makan. Contohnya bukan kita lah contoh saja kan. Tapi dengar kawan-kawan kita cerita begitulah. Ubat jantung ni 5 jenis, 6 jenis yang berbeza. Warna biru, warna pink ada, kecil ada, sederhana, besar ada. Tiap-tiap hari menjadi rutin kita telan ubat. Ubat darah tinggi itu 2-3 jenis sahaja tuan-tuan, kan? Yang KKM beri itu. Sehingga sampai satu masa kita merasakan tidak tahan lagi untuk telan ubat. Kenapa? Ubat tidak ada manis. Ada ubat manis. Ubat budak demam. 3 tahun dia perisa sirap, itu manis lah. Tapi ubat untuk orang dewasa ini, penyakit apa sekalipun sifatnya pahit. Pahit. Sebab itulah dikatakan untuk menegur pemerintah yang salah. Digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan kalimatul haqq, untuk menyatakan kebenaran inda sultanin jair, kepada pemerintah yang zalim, sehingga dikatakan kulil haq walau kana murra, bercakaplah benar kamu walaupun ini sekalipun pahit untuk ditelan. Kita nak beritahu perkara ini salah kepada rakan sejawat kita di ofis kita, kita berani ataupun tidak. Sebab itulah dia kata kulil haq walau kana murra, bercakap benarlah, tegakkan kebenaran meskipun ianya pahit untuk kamu. Kalau kamu diberi amanah kuasa, kalau kamu diberi amanah sebagai bos dan sebagainya, perkara ini tidak betul dan sebagainya, bercakap benarlah, kulil haq walau kana murra, meskipun ia sangat pahit untuk ditelan. Kita yakin di pihak yang kebenaran, maka begitulah keadaannya. Sehingga nak katakan kita bermuhajadah melawan hawa nafsu, tidur kita di awal pagi, bermujahadah, nak bangkit dan sebagainya, nak mengamalkan sunnah apa yang ditinggal dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini umpama kita katakan menelan ubat yang pahit. Begitu lama kita telan ubat tersebut kerana mengharapkan sembuh, dan renungkan betapa pendeknya umurmu walaupun engkau terpaksa hidup di dalam keadaan susah payah selama 100 tahun. Maka itu adalah masa yang dianggap singkat bila dibanding dengan kehidupanmu yang kekal abadi di negeri akhirat kelak. Dan engkau fikirkan betapa engkau boleh bersabar di dunia ini menahan derita dan kesusahan dan kehinaan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kerana hanya mengkehendaki kerehatan istirahat 20 tahun misalnya, perbandingannya begitu. Maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan abadi yang tidak ada kesudahannya itu. Mana pengarang kita tahanlah sedikit kesabaran. Memang susah nak mujahadah ini tuan-tuan, nak melawan hawa nafsu ini tuan-tuan. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam, kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam surah Yusuf tersebut yang kita baca dalam juzuk yang ke-11 itu lebih kurang kan, surah Hud, surah Yusuf. Cerita Nabi Yusuf ini kan, cerita Nabi Yusuf ini dia banyak episod dalam surah Yusuf tersebut. Bukan hanya yang jatuh perigi sahaja, sehingga 2-3 hari lepas satu perkara yang cukup menyayat hati. Seorang kanak-kanak di pedalaman, di perkampungan, pergunungan di Morocco, di Maghribi kan, yang jatuh lubang yang kecil perigi buta 72 meter kalau lebih kurang, tapi akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh dunia mendoakan agar keselamatan budak bernama Rayyan 5 tahun ini, tapi barangkali telah termaktub ajalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan, dikiaskan
kita sebagai kisah bagaimana Nabi Yusuf yang diperdaya oleh saudara-saudaranya, kan dia tarik, buang dalam perigi yang sebagainya. Akhirnya kisah Al-Quran tersebut nak menggambarkan kisah kanak-kanak inilah. Walaupun Nabi Yusuf nak ceritakan Nabi, walaupun diperdaya, walaupun cuba dibohongi oleh saudara-saudaranya, dihumbankan dalam perigi, tapi akhirnya ayat surah Yusuf tersebut fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'du sayyara, akhirnya dijumpa juga dalam perigi. Kalau nak ceritakan susah nak jumpa, tak? Tetapi oleh kerana kuasa Allah bahawa pemuda tersebut bukannya pemuda biasa, akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi seorang nabi daripada nabi-nabi pesuruh Allah. Akhirnya dijumpai oleh ba'du sayyara, kafilah Arab yang lalu lalang. Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga kisahnya kita katakan dia diperdaya oleh Imratul Aziz, isteri kepada penguasa Mesir Al-Aziz, akhir-akhir surah Yusuf tersebut, kan? Sehingga dikatakan dia rela dipenjara. As-sijnu ahabbu ilayya, aku rela dipenjara daripada diperdaya oleh kecantikan wanita, keseronokan dunia dan sebagainya. Pada ayat wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu manusia biasanya akan banyak condong kepada sesuatu yang buruk, melainkan illa ma rahima rabbi, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah Nabi Yusuf itu diangkat ke paling tinggi, bukan hanya menjadi menteri keuangan khazainul ardi, menjadi menteri keuangan negara Mesir, bahkan lebih daripada itu Allah angkat Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu kacak wajahnya dan handsome rupanya. Dalam kisah tersebut menunjukkan bahawa diangkat lebih daripada itu menjadi seorang pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Last sekali, dan engkau fikirkan betapa engkau boleh bersabar di dunia ini, maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan apa yang tidak ada kesudahan. Bersusah, berlelah-lelah kehidupan kita di dunia ini. Kita semayang 5 waktu, ada masa, ada waktu kita semayang sunat sikit, ada masa kita semayang sunat-sunat yang lain, sunat mutlak, sunat duha, sunat witir umpamanya, sunat di malam hari dan sebagainya. Apatah lagi kita berada di bulan Rajab ini, memang lelah, ya. Tetapi kita mengingatkan bahawa kita nak kesenangan abadal abidin, selama-lamanya yang kita akan tuju daripada dar dunia al-faniyah. Sifat dunia ini kalau dalam bahasa Arab al-faniyah. Al-faniyah ini kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap di dunia ini isi perut fanin, akan binasa, melainkan wajah Allah, maknanya Allah Subhanahu wa taala kekal hidup, tidak akan mati. Bukan hanya manusia, gunung ganang, ikan di lautan dan di udara dan sebagainya, pasak bumi yang 7, langit ini yang tidak ada pasak, yang manusia tak nampak, semuanya akan musnah, melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita fikirkan dunia ini al-faniyah, sesuatu sifat yang akan binasa, yang kita akan nak tuju kepada darul qarar. Darul qarar syurga, al-qarar yang kekal, darul baqa, dar negeri, al-baqa kekal, iaitulah akhirat selama-lamanya. Maka sayugia kita
bersama-sama bermuhasabah, bermujahadah dengan sedikit usia yang Allah berikan kepada kita, dengan sihat tubuh badan dan juga panca indera, dan Allah Subhanahu wa taala yang paling penting sekali memberi hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jentik hati kita untuk rasa berseronok, untuk rasa seronok melakukan ibadah. Sembahyangnya sembahyang berjamaah, alhamdulillah tuan-tuan, walaupun di mana sahaja, masjid ke, surau jemaatnya, sejadah ada ke, sejadah tidak ada ke, yang penting bersembahyang di awal waktu, berjemaah dan sebagainya. Masya Allah, inilah bekalan-bekalan kita nampak biasa sahaja, tetapi ia menjadi satu pedoman dan juga tanda Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita, hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua ditergolongkan di kalangan hamba-hambanya yang soleh sebelum menuju ke darul qarar, darul abadi nanti, akhirat nanti. Mudah-mudahan walil hadits baqiyatun insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sallam wa baraka ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.